terkenangkan desa permai. Wajah kaulah ibu. Kalau nanti ibumu banyak kekurangan, nak, kau tahu nak, aku bukan aku yang dulu. Kalau coba nak, luangkan sedikit waktumu. Temui aku ketika aku tak sadar kau datang. Ketika aku tidur. Tanpa ku sadari air mataku mengalir. Tertawa, ternyata rela tak semudah kata. Baik, itu sedikit kita paparkan kompilasi daripada penonton-penonton juga kan berkenaan bagaimana sebenarnya kita perlu mendekati warga emas ini. Betul, yang muda disayangi, yang muda disayangi, yang tua dihormati, dan hormat itu takkan datang kalau tak ada daripada kedua belah pihak lah. Dan itu yang kita nak berikan kepada anda, bagaimana nak mengurus ego dan juga melayan kerenah orang yang lebih berusia ataupun orang tua lah ya. Dan bukan kami nak bercakap, bukan kita lah yang nak berikan tips tersebut. Betul. Awak sensitif ke ni? Sebab saya rasa macam saya yang paling tua. Gitu. Okey, kita nak kenalkan tetamu kita hari ini, Dr. Rozita Wahab, pensyarah kanan Jabatan Psikologi dan Pendidikan, Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Terima kasih, Doktor. Sama-sama jemput saya. Sama tema lah kita. Betul, saya pun perasan biru kita hari ini. Tadi cakap pasal UM, sekarang cakap pasal biru pula. Betul. Saya psikologi ni, kalau saya jumpa doktor psikologi macam ni, terus tenang jiwa saya. Kan? Terus saya macam biru, tenang buat I love you. Allah Akbar. Okey, Doktor. Kita kembali kepada perbincangan kita pada pagi ini, Doktor. Menyantuni orang yang lebih tua. Sebenarnya ianya memang sesuatu yang dianjurkan lah. Betul. Dan macam mana cara terbaiknya, Doktor? Cara terbaik sebenarnya kalau kita cakap pasal hormat, kita cakap pasal menyantuni ni, bukan setakat orang tua sebenarnya. Kita sesama manusia pun kita kena ada rasa hormat, rasa menyantuni tu. Betul. Even pada budak-budak sekalipun memang ada adabnya. Okey, kalau cara untuk saya terangkan, kalau macam boleh kongsikanlah sikit kalau cara untuk berinteraksi for example ataupun cara kita nak tegur. Kadang-kadang teguran ni yang menjadikan warga emas ataupun warga lanjut usia ni dia sensitif. Macam sebut tadi kan, memang betul dia tu nanti kita sentuh, memang betul dia orang dalam golongan yang sensitif. Tapi antara kaedah ataupun antara tips yang boleh kita guna, contohnya pertama sekali, jaga intonasi suara kita. Kadang-kadang orang sekarang bercakap tak ada keperluan untuk tinggikan suara, tapi tinggikan suara. So tinggikan suara ni boleh trigger orang punya mood. Kalau cakap lembut-lembut kan elok, macam tu kan. Kenapa nak ditinggikan suara kalau tak ada keperluan? Lainlah kalau macam contoh warga emas ni ada masalah pendengaran. Itu lain cerita. Tu kita tolak tepi. Tapi kalau cakap biasa ataupun teguran-teguran, mulakan dengan ayat-ayat yang betul, dengan kata-kata yang betul. Macam contohnya kita nak tegur sesuatu, mulakan dengan minta maaf dulu. Pakcik saya nak cakap something. Macam tu. Lebih berbahasa basi. Kita sebagai manusia, kita perlu menjaga adab. Kita sebagai orang Islam pun kita memang dah diajar untuk menjaga adab. Okey, itu antara dua. Jaga intonasi kita, jaga penggunaan bahasa kita. Dan untuk generasi muda pula, kalau bercakap dengan orang generasi lain ni, kalau cadangan saya lah, janganlah kita guna sangat bahasa-bahasa hipster kita. Relax lah bro, relax lah pakcik. Macam tu kan. Jangan begitu sangatlah. Janganlah sebab kadang-kadang orang tua, kita dah tahu orang tua sensitif. Mungkin bagi dia relax ni tak sesuai dengan dia. Relax ni bahasa orang muda. Bagi dia, ada orang tak sensitif tak apa. Tapi ada orang jenis sensitif. So kita kena ambil kira semua. Tu yang kedua, jaga bahasa kita, jaga intonasi kita, jaga kita punya bahasa badan. Macam tadi pun ada dekat VT tadi pun kan, macam mana kalau zaman dulu memang betul. Saya tengok VT tadi, zaman dulu orang buat macam ni kan. Jalan depan orang tua kita tunduk, kita minta lalu. Tapi zaman sekarang tak buat kan. Tapi at least kita ada hormat. Macam contoh, janganlah sampai kita
tepis-tepisnya. Entahnya, Kan. Langgar-langgar kan pula. Langgar-langgar pula. Lepas tu cara bercakap pun janganlah ditunding-tunding. Itu antara benda lah. Antara benda. Lepas tu satu lagi kalau saya boleh sebut juga, elakkan topik-topik yang sensitif. Kan? Kalau kita tahu, kalau kita memang bercakap dengan warga emas, elakkan nak cakap pasal mati, nak cakap pasal kematian, nak cakap pasal penyakit orang, nak cakap pasal pelan bersara, for example, kan ada orang benda-benda sensitif. Kita kalau rapat lain dia punya tipsnya, tapi kalau tak rapat sebagai stranger lain dia punya kaedah ataupun tips yang boleh kita gunakan. Baik, saya petik perkataan daripada doktor. Okey. Stranger. Kan kadang-kadang kita ada situasi kan yang membabitkan orang asing dan daripada dalam hidup kita melakukan sesuatu kesalahan di khalayak umum, tiba-tiba yang si muda ni nak menegur, kan. Kadang-kadang nak tanya doktor juga, okey, kita tahu mungkin yang lebih usia tu melakukan kesalahan, tapi yang nampak tu yang nak menegur tu yang si muda di khalayak umum. Jadi bagaimana? Sebab dia memang terang-terang buat salah, tapi yang ni nak menegur niatnya baik. Betul. Tapi betul. jadi mungkin teguran Jadi tu tak boleh gaduh. diterima, kan. Bagaimana macam benda ni terjadi. Dan bila kita lihat komen-komen yang diberikan tu, betul lah pakcik tu buat salah ni. Tapi bagaimana melihat tu? Okey, macam saya dah sebut first kali saya sebut bahasa kita lah. Bahasa kita. Untuk pihak orang muda, saya tegur pihak orang muda dulu. Saya tak tengok video tu sebelum teguran dibuat ke apa ke kan. Saya tak tahu situasi tu macam mana. So saya tak boleh komen daripada kisah tu. Tapi saya cakap secara general. Bila kita nak tegur orang yang lebih berusia ataupun orang lewat usia, bahasa kita kena jagalah. Minta maaf dulu, minta maaf pakcik, saya nak cakap something, boleh ke? Macam contohlah saya bagi analogi senang. Kadang-kadang pakcik-pakcik atau makcik-makcik dekat kawasan rumah-rumah ni dia suka membakar dah sampah dekat depan rumah, dekat tepi rumah, pembakaran terbuka kan. Betul lah, saya selalu kena. Betul kan? Kejiran betul. kan? Macam tahu je situasi semua. Tapi kita jaga. Baju dah sama. Okey, silakan doktor. Kita ni kadang-kadang untuk orang muda, so kita tahu kadang-kadang pakcik tu mungkin dia tahu tapi dia buat juga, mungkin dia tak tahu. Okey, kita minta maaf pakcik, pergi dekat-dekat, minta maaf pakcik, saya nak tegur sikit, pembakaran terbuka ni tak elok sebenarnya, lagi-lagi cuaca sekarang ni. Kita bagi rasional. Kita bagi rasional dekat dia. Sebenarnya kadang-kadang kita sendiri yang merasakan orang tua ni susah nak ditegur. Kadang-kadang dia okey sebenarnya, tapi penggunaan bahasa kita, penggunaan adab kita dalam menegur tu. Dan untuk orang tua pula, kalau teguran tu diberikan secara baik, kalau niat orang yang menegur kita baik, kita terimalah. Maksudnya sebagai kalau kita tidak menghormati dia kerana dia orang muda, kita menghormati dia kerana dia juga manusia. Dan niat dia baik. Nak bagi teguran pada kita. Dan kalau kita nak tegur cara dia, contoh cara teguran tu tak betul, kita tegur dengan pergi juga tegur dengan bersopan. Nak tegur pakcik tadi bagus, tapi tegurlah elok-elok, pakcik kan dah tua. Cakap betul-betul, cakap baik-baik. Sebenarnya yang menjadikan masalah daripada segi bahasa kita, bahasa dan adab kita. Kalau kita gunakan bahasa yang betul, kita gunakan adab yang betul, tak ada masalah pun saya rasa dalam semua situasi. Tapi doktor, awak mewakili yang mana ni? Tapi kalau dah cakap bahasa elok, adab elok, semua dah baik dah. Dia tak boleh. Dia cakap, aku makan garam dulu. Itu selalu dengar kan, selalu orang cakap kan. Okey. Dia macam inilah, kalau dalam situasi kehidupan kita pun ada benda kita boleh teruskan, maknanya kita selesaikan juga. Ada benda kita boleh elakkan. Kalau dah cakap tadi stranger dan kita dah tunaikan tanggungjawab kita menegur secara ikhlas. Tapi dia tak boleh terima juga, kita elaklah. Kita elakkan sahaja daripada benda macam tu. Maksudnya memang kadang-kadang orang cakap elakkan sesuatu tak bagus. Tapi kalau benda tu, benda yang kita patut elak tu boleh menimbulkan situasi yang lebih buruk, boleh mudarat, kenapa tidak kita elak? Maksud tu saya macam tu. Tapi kalau yang menegur cara macam ni, saya terima. Awak terima? Saya terima. Tak kisahlah muda macam mana pun. Kalau perempuan, terima lah. Itulah tu. Doktor melihat generasi sekarang. Generasi sekarang sebab mungkin perbezaan generasi itu pun memainkan peranan juga. Betul. Cara yang terbaik kepada kedua-dua generasi untuk menemui satu titik persamaan tu doktor. Macam mana sebenarnya dalam menyantuni satu sama lain ini? Okey. Pertama, kita kena sedar. Macam saya cakap tadi, saya pun dah cakap tadi, kita kena sedar.
even tu disebabkan faktor umur, disebabkan faktor status, faktor kekayaan, faktor apa sekalipun, kita manusia, orang sebelah pihak sana juga manusia. So sebelum Islam sendiri, kita sebagai manusia, kita tahu kita kena hormat manusia lain. Kalau kita boleh faham benda tu, kita boleh tanam dalam diri kita benda tu, takkan ada isu-isu keluar yang dia tak hormat saya walaupun saya dah tua. Dia tak hormat saya walaupun saya bos dia. Takkan ada isu macam tu. Sebab bila kita hormat orang bawah akan hormat kita. Bila kita hormat orang tua akan sayang kita, orang akan hormat kita. Sepatutnya jadi macam tu. Kita saling menghormati. Sebab kita hidup kat dunia ni, itulah tujuannya, saling menghormati dia. Itulah asasnya. Saling menghormati orang, saling menjaga adab dengan orang. Okey, baik. Ini kalau kita tanya Bonda Liza tadi, nak tegur kan syair je ni. Duduk tepi tu kita gurindam. Kan sampai dia dapat feel tu. Tak jadi bakar sampah tadi. Sebenarnya apa yang kita perkatakan ini mungkin kita dah tahu sebenarnya sebagai manusia, akhlak kita, bagaimana adab dan sopan, cumanya setiap individu itu adalah tahap ego dia. Dan sebagainya, nak tackle ego tu sebenarnya yang mencabar. Ya. Dr. Rozita ada perkongsian yang dikongsikan di media sosial kalau ada orang nak ikut ke? Saya tak aktif sangat. Tidak aktif sangat dalam media sosial ni. Kalau nak ke UM lah ya, Dr. Rozita. Betul. Kalau nak ke UM, masuk kelas saya. Tiap-tiap minggu boleh jumpa saya, dengar saya bersyarah. Tadi saya tengok ni penerbit handphone si Anik Miswan ni kerek saya. Isfi ke? Baik, terima kasih banyak Dr. Rozita. Sama-sama. Orang berusia ni doktor. Terus tak berusia lagi. Kita ni orang berusia bila bercakap, kita menasihati yang muda. Bila penasihati macam ni kita terima lah ya. Doktor, terima kasih banyak. Sekali lagi perkenalkan Dr. Rozita Wahab, pensyarah kanan. Cikgu pula. Ni pensyarah, dia suruh masuk kelas tadi. Jabatan Psikologi dan Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Terima kasih doktor ya. Terima kasih juga kerana mengundang saya. Selamat Hari Raya semua. Selamat Hari Raya doktor. Kita perlu banyak doktor psikologi seperti ini. Betul. Tenang hati. Setuju. Happy saya. Hilang semua masalah. Terus rasa macam nak besar. Tak, masalah tu baru. Jangan buka dulu. Baik, selepas ini kita berehat seketika. Sekembali nanti kita ada inilah nak wadakan juga kan? Banyak ni cerita-cerita. Banyak. Tak habis ni 10.30. Berbakat. Kita berehat terlebih dahulu.